Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fuada Afifah Muhammad Azmi akan bersama anda dalam sesi bual bicara bersama Jurutera Bahagian. Kali ini kita beralih pula ke sebuah daerah yang tidak asing lagi di Sabah ini, iaitu daerah Beaufort. Sebuah daerah yang cukup dekat di hati saya kerana saya sendiri berasal dari daerah ini. Ia terletak di bahagian pantai barat selatan Sabah. Daerah ini bersempadan dengan daerah Sipitang di selatan, daerah Kuala Penyu di sebelah barat, daerah Tenom di timur dan daerah Papar di utara. Antara perkembangan kemajuan di daerah Beaufort termasuklah pelaksanaan projek PEN Borneo Sabah serta menaik taraf Hospital Beaufort. JKR bahagian ini diketuai oleh seorang jurutera bahagian Pantai Barat Selatan yang saya kira cukup berpengalaman dan dikenali dengan sikapnya yang tegas dan berdedikasi, Puan Insinyur Aisyah Turizda binti Ashgul. Beliau telah bertugas di JKR Sabah selama 15 tahun, pernah berkhidmat di Ibu Pejabat dan beberapa daerah di negeri Sabah. Tanpa membuang masa, kita teruskan bersama dengan Puan Aisyah. Assalamualaikum, terima kasih Puan kerana meluangkan masa. Waalaikumsalam. Pertama sekali, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang keluasan, saiz penduduk dan sistem pembangunan jalan raya yang di bawah penyelarasan Puan setakat ini. Terima kasih. Daerah Beaufort telah wujud pada tahun 1898 dan telah diambil bersempena nama Pegawai Tinggi North Borneo Leicester Beaufort. Daerah Beaufort mempunyai keluasan lebih kurang 200,000 hektar, termasuk daerah kecil Membakut dengan keluasan 38,000 hektar. Kira-kira 48.7% daripada kawasan di daerah Beaufort adalah terdiri daripada tanah tinggi dan curam, manakala 51.3% adalah tanah paya dan rendah. Sebanyak lebih kurang 43.7% penduduk di daerah Beaufort terdiri daripada suku kaum Bisaya dan selebihnya adalah suku kaum seperti Kadazan, Dusun, Murut, Brunei, Kedayan dan beberapa kaum-kaum lain. Pada tahun 2010, menurut bancian, jumlah penduduk Beaufort adalah sebanyak lebih kurang 66,000. Dengan komposisi 38,000 adalah lelaki dan 27,000 adalah perempuan. Buat masa ini, aset jalan raya di bawah JKR Beaufort adalah sebanyak 178 batang jalan, di mana komposisi 31.5% adalah jalan gravel dan 68.5% adalah jalan berturap. Seterusnya Puan, apakah perancangan pelaksanaan pembangunan jalan raya untuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang di bawah penyelarasan Puan sehingga menjelang tahun 2025? Untuk perancangan jangka masa pendek, JKR Beaufort berusaha untuk memastikan jalan-jalan selamat untuk dilalui pada setiap masa. Untuk makluman, kerajaan telah melantik 2 konsesi iaitu Globinaco dan Lintasan dan 1 kontraktor WKW untuk menyelenggara dan membaik pulih jalan raya di daerah Beaufort. Manakala untuk jalan-jalan gravel, kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan oleh JKR Beaufort sendiri. Bagi perancangan jangka masa panjang, JKR Beaufort berperanan untuk mencerap data-data terkini mengenai keadaan jalan di seluruh daerah Beaufort untuk dinaik taraf ke arah jalan berturap. Seperti yang kita tahu, jabatan ini baru saja mendapat menteri yang cukup lama dan berpengalaman berada di Dewan Rakyat untuk membincangkan masalah-masalah rakyat, khususnya dalam sistem perhubungan jalan raya di Sabah. Dan kini beliau menduduki tempat untuk mengetuai kepimpinan dan pentadbiran Kementerian Jalan Raya di Sabah. Apakah harapan Puan di bawah pimpinan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mukhtaradin tentang kelangsungan pembangunan jalan raya di Sabah bukan sahaja di bandar, pinggir bandar, tetapi yang lebih penting adalah membangun dan menaik taraf sistem jalan raya di kawasan majlis dan kampung-kampung? Selaku jurutera bahagian dan warga JKR Sabah, di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Bung Mukhtaradin, besarlah harapan kami agar inspirasi rakyat dapat dicapai agar mendapat jaringan jalan raya yang selesa dan baik.
Sebelum ini, jabatan sering mendapat pelbagai kekangan untuk membangun, memaju dan menaik taraf jalan raya di jalan utama dan juga di luar bandar. Namun kadangkala rancangan peringkat pelaksanaan gagal seperti projek sudah bermula tetapi projek tidak juga selesai, malah boleh menambah kos dan terbantut di tengah jalan. Jadi apakah ramuan atau plan strategik Puan agar perkara ini tidak berulang dan menemui kegagalan? Kegagalan atau kejayaan satu-satu projek adalah bergantung kepada kerjasama erat agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Tanah dan Ukur, agensi-agensi utiliti seperti SCSB bagi memastikan projek tersebut siap pada tempoh dan kos yang ditetapkan. Dan bagi pendapat saya yang paling penting adalah pemilihan kontraktor hendaklah kontraktor yang berwibawa dan juga berintegriti. Akhir sekali mungkin Puan boleh membuat sedikit rumusan berdasarkan perbincangan tadi. Semoga apa yang dirancang dan dilaksanakan di daerah Beaufort khususnya akan mencapai dan mendukung misi dan visi Jabatan Kerja Raya Sabah. Kita telah bersama dengan Jurutera Bahagian Puan Aisyah untuk membincangkan perancangan pelaksanaan pembangunan dan strategi agar projek-projek yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, khususnya di daerah Beaufort. Dan semoga apa yang disampaikan itu tadi dapat meningkatkan pemahaman rakyat tentang peranan JKR Sabah. Sekian daripada saya, Nurfu Ada Afifah Muhammad Azmi. Assalamualaikum dan salam hormat.